Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua rakan-rakan dan pendengar-pendengar setia channel ini, Currents VMY. Tempat di mana kita bedah politik tanah air tanpa selindung, tanpa berpihak membuta tuli, dan paling penting dengan nada yang santai tetapi tetap pedas apabila perlu. Hari ini kita ingin bawakan satu isu yang panas, sangat-sangat panas, sampai boleh membakar hubungan antara partai politik yang dulu pernah berkawan, tetapi sekarang sudah menjadi seperti musuh ketat. UMNO Sabah bukan lagi abang besar di dalam politik Sabah. Betul atau tidak? Seriuskah? Mari kita cerita, mari kita kupas, kita ulas habis-habisan isu ini. Dan kamu jangan lupa duduk sampai habis, sebab penghujung nanti kita akan buka satu perbincangan kontroversi yang confirm akan membuat kita semua berpikir. Baiklah kawan-kawan, cerita dia bermula macam ni. Baru-baru ini Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, mengeluarkan satu kenyataan yang betul-betul membuat ramai yang ternganga. Dia kata, UMNO ini bukan lagi abang besar di dalam politik Sabah. Bukan main-main. Dia memang terus terang, tidak berselindung langsung. Katanya UMNO kena sedar yang zaman dominasi mereka di Sabah sudah pun berlalu. Dekat peringkat nasional pun UMNO semakin tenggelam, semakin hilang sokongan. Jadi kenapa di Sabah masih lagi ingin memakai skrip yang lama? Yang ini dia kata merujuk kepada kenyataan Ketua UMNO, Ketua Kota Kinabalu, Musliati Muslimin. Musliati baru saja umum yang UMNO sudah tidak ingin bekerja sama dengan GRS ataupun Gagasan Rakyat menjelang pilihan raya negeri ke-17. Menurut dia, UMNO bukanlah alat politik, bukan parti pelengkap yang boleh dipergunakan dan dipermainkan dengan janji palsu. Macam kalau kita dengar bunyi dia macam hati yang terluka, betul atau tidak? Atau bahasa kasar dia koyak. Nah, tapi kan geng, Nizam pula membalas dengan sangat tenang tetapi menikam jiwa dan kalbu. Dia kata kalau ingin bercakap pasal marwah, pasal pengkhianatan UMNO, kena tengok cermin dahulu. Katanya, jangan lupa sejarah PRN 16 dulu. 2 hari sebelum penamaan calon, UMNO BN setuju ingin bertanding 27 kursi. Tetapi masa hari penamaan, tiba-tiba muncul bertanding di 41 kursi. Nah, bayangkan perasaan rakan gabungan pada masa itu. Itu sudah dikira melanggar persefahaman awal kan? Dan dia cakap tindakan itulah yang menjadi punca awal retaknya hubungan dalaman gabungan GRSBN masa itu. Dan daripada situlah segala ketidakpercayaan pun bermula. Dan jangan lupa, bila GRS menang lebih banyak kursi berbanding UMNO pada ketika itu, mereka memilih ketua menteri dari kalangan mereka sendiri. Itu bukanlah pengkhianatan, kata Nizam. Itu adalah demokrasi. Kawan-kawan, logiknya dalam politik, siapa yang menang lebih, dialah yang akan memimpin. Tetapi masalahnya UMNO masih sukar ingin menerima kenyataan bahwa mereka sudah bukan parti dominan. Mungkin mereka susah sangat ingin melepaskan ego mereka yang mereka rasa itu abang besar. Dan yang menariknya, Nizam telah menegur Musliati karena tidak sentuh langsung insiden langkah Kinabalu yang berlaku pada Januari 2023. Siapa boleh lupa drama itu? Masa itu Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan beberapa pimpinan UMNO Sabah cuba untuk menggulingkan kerajaan yang sedang memerintah. Satu langkah yang bukan sahaja menggoyangkan, menggoncang kestabilan politik negeri, tetapi juga memperjudikan mandat rakyat. Dan disebabkan itulah beberapa pemimpin UMNO digugurkan dari kabinet negeri. Dan Nizam berkata itu adalah prerogatif ketua menteri untuk demi menjaga kestabilan Sabah.
Selepas itu Nizam menambah lagi. Dia kata yang kerajaan GRS sekarang pilih untuk memandang ke hadapan dan bukannya terus bergaduh ataupun mengungkit kisah lama. GRS sekarang bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Katanya demi kestabilan selepas PRU15 dan juga sebagai persediaan menjelang PRN17. Tetapi kamu perasankah ada sesuatu di sini? Apabila GRS buat kerjasama dengan PH yang mana semua tahu di dalamnya ada DAP. Kamu rasa orang Sabah selesa atau tidak? Nah, kamu rasa bagaimana? Baiklah, mari kita masuk ke topik yang lebih panas sedikit. GRS ingin menstabilkan keadaan, tetapi adakah kerjasama dengan PH ini adalah satu langkah yang bijak ataupun satu pertaruhan politik yang akan memakan diri nanti? Ramai orang di Sabah, terutamanya dari kumpulan akar umbi, masih lagi ragu-ragu dengan DAP dan pengaruhnya. Jadi apabila GRS rapat dengan PH, adakah ini sebenarnya akan membuka ruang kepada Warisan ataupun Perikatan Nasional untuk membuat comeback? Dan jangan kita lupa juga, UMNO walaupun semakin lemah masih ada pengaruh akar umbi. Dalam PRN 15, UMNO Sabah menang 7 kerusi parlimen daripada 25. Tidak hebat tetapi tidak juga terus lenyap. Jadi apabila Musliati cakap yang UMNO bukan alat politik, mungkin dia ingin menghantar satu message, yaitu UMNO belum mati lagi dan mereka tidak akan mengizinkan diri mereka dipijak macam dahulu. Tetapi persoalannya, ada lagikah rakyat yang ingin percaya kepada skrip lama ini? Macam yang Nizam Titingan kata, dalam politik jalan cerita sama, pelakon sahaja yang bertukar-tukar. Tetapi adakah rakyat Sabah masih lagi ingin melihat drama yang sama ini diulang-ulang sahaja? Atau rakyat ini lebih bijak, tahu siapa yang betul-betul buat kerja, siapa yang cuma pandai drama? Dan kalau kita pandang dari sudut lebih dalam, PRN 17 ini bukanlah sekadar perebutan kuasa antara GRS, UMNO dan parti-parti lain, tetapi ia adalah medan penentu. Apakah Sabah akan terus berpaut pada semangat politik Borneo yang lebih bebas dari cengkaman politik semenanjung, ataupun kembali semula kepada acuan lama yang ditentukan oleh kuasa besar seperti UMNO pusat? Persoalan besar yang patut kita semua fikir, adakah GRS terlalu selesa sekarang ini sebab mereka rasa mereka itu kuat? Ataupun adakah UMNO hanya menunggu masa untuk mencetuskan satu lagi gelombang besar yang mungkin dengan kerjasama Perikatan Nasional untuk menggugat status quo? Dan lebih penting, rakyat Sabah akan pilih siapa? Yang pandai bercakap sajakah? Ataupun yang betul-betul buat kerja? Nah, di sini soalan yang mudah, tetapi percayalah, tetap ada orang yang akan jawab salah. Tetapi mungkin mereka ada alasan mereka sendiri. Jangan risau, no judgment. Baiklah, jadi sahabat-sahabat saya semua, kamu sudah dengar cerita dia, kamu sudah tengok analisis dia. Sekarang apa pula kata kamu semua? UMNO, adakah UMNO ini masih lagi relevan atau sudah pun tamat riwayatnya di bumi Sabah ini? Dan GRS, pejuang sebenar rakyat ataupun sekadar pelakon baru dalam skrip yang lama? Dan adakah rakyat Sabah kali ini akan berani untuk mengubah cerita atau masih lagi ingin melihat babak politik lama yang diulang sampai bila-bila kalau tiada tindakan yang diambil? Coba tinggalkan komen Anda semua di bawah. Jangan malu-malu, sebab kita ingin dengar suara rakyat Sabah dan juga seluruh rakyat Malaysia. Jangan lupa like, share, dan subscribe kepada channel ini, sebab lepas ini kita akan bongkar lagi lebih banyak isu politik yang orang lain mungkin takut untuk cerita.
Baiklah, kita jumpa lagi di dalam episode seterusnya di channel ini, Karens VMY, tempat di mana suara rakyat bukan hanya mendengar, tetapi diberi makna. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam reformasi minda. Sekian semua, terima kasih.